Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm back. I'm back. Jom kita mulakan dengan lagu Obat Hati. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjangan. Salah satu siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Itulah dia obat hati. Ada 5 perkaranya. Kan Piko baru teringat tentang ini kan. Piko dapat ni dalam ceramah Ustaz Badisha yang dikongsikan obat hati ni kan. Memang dulu Piko hafalkan dan Piko inilah jadi obat hati Piko kan. Obat hati Piko 5 perkara. Dan Piko realize sekarang adalah masanya untuk Piko fighting istiqamah untuk Piko tahajud. Solat malam, dirikanlah. Okay, untuk siapa yang first time nampak Piko, saya adalah Afika Kamal, hamba Allah yang memegang jawatan sebagai leader Piko Emporium. #misi buat orang happy. #hidup berani bahagia ceria. #165 di hatiku. ESQ 165 di hatiku. Okay. Selamat kembali menonton Piko. Selamat kembali menonton Piko. Itulah dia tadi. Itulah dia tadi kan. Itulah dia. Okay, tajuk kita pada hari ini adalah untuk berani bahagia ceria, kita hendaklah menjalani sesuatu dengan penuh kesedaran, bukan seperti ... pulang petang. Apakah ... itu? Ada yang tahu? Kan? Kita untuk hidup berani, bahagia dan ceria, kita mestilah buat sesuatu dengan penuh kesedaran. Bukan seperti ... Bukan seperti itik pulang petang yang hanya follow tanpa arah, tanpa ada kesedaran, tanpa faham maksud yang tanpa faham kenapa perlu dilakukan benda itu. Kan? Inilah yang membuatkan Piko sangat sedar kenapa ya zaman sekarang kejati diri tu seperti lemah. Jati diri sangat lemah dan orang sukar untuk memotivasikan diri. Kan? Sebab apa yang Piko perasan adalah sebab nenek moyang kita sekarang suruh kita buat sesuatu tapi tanpa ada penghayatan yang dalam tentang kenapa kita perlu lakukan benda tu. Kan? Dan kita hanya disuruh buat je kan. Buat je. Jangan banyak tanya. Buat je kan. End up, bila kita tak ada penghayatan yang dalam, kita akan cepat give up. Dan kita akan rasa benda tu tak penting. Dan itulah yang Piko cuba pertahankan, yang Piko cuba perjuangkan untuk anak-anak Piko. Piko kalau seboleh-bolehnya, Piko akan terangkan sedalam-dalamnya sampai dia betul-betul faham kenapa dia kena buat benda tu. Supaya dia punya, bila dia ada penghayatan yang dalam dan dia faham sebenar-benar kenapa dia kena buat tu,
Dan dia akan buat dengan kerelaan hati dia sendiri, tanpa perlu kita paksa, tanpa perlu kekerasan. Kan? Gitu. Sebagai contoh, sekarang ni sebagai contoh kan, nak berpantang pun ramai orang macam malas nak pantang kan. Sebab dia tak tahu kenapa dia perlu berpantang. Kalau macam wanita-wanita kan, kenapa dia perlu berpantang kan, apa semua. Even Piko pun, kalau Piko tak ada penghayatan yang dalam, Piko pun tak nak berpantang sebenarnya. Tapi disebabkan pengalaman daripada anak yang pertama. Habis je pantang, Piko tak ada makan ubat, tak ada makan apa, tak ada makan suplemen, tak ada makan jamu. Habis je pantang, Piko terus buat kerja yang berat, and then sakit dia tu lama. So anak kedua, Piko tekad, aku mesti kena ambil suplemen, mesti kena ambil jamu juga kan. Mesti kena sebab kita tahu badan kita nak pakai lama apa semua kan. Sebab itulah kalau macam orang tua yang betul-betul concern, dia akan yang betul-betul ada penghayatan tu, dia akan betul-betul marah kan. Jangan buat dia. Jangan kan. Dia akan banyak pantang larang dia tu. Sebenarnya untuk apa? Sebenarnya untuk penjagaan diri kita. Tapi bila kita tak faham, kita akan kita akan menjerumus kepada melanggar kan. Kita akan menjerumus kepada melanggar pantang larang tu sebab kita tak faham kan. So sebab tu bila anak yang kedua, memang Piko tanamkan dari awal dekat Tuan Saibul, Piko mesti kena ada suplemen ni kan. Nanti kalau Piko ada anak yang kedua, Piko mesti kena ada suplemen ni. Harga dia walaupun mahal ke mana-mana, Piko mesti kena ada kan. Sebab kita ni self love. Sebab kita faham dan kita sedar. Sebab bukan dia yang mengalami kan, kita yang mengalami. So Miska. So sebab itulah ada suplemen, mesti kena ambil suplemen, mesti kena ambil tu walaupun dia mahal kan. Lepas tu, dan suplemen yang Piko ambil adalah Salindah, yang diformulasikan menggunakan teknologi homopati kan. Sebab dia dah terbukti daripada anak mak Piko memang ambil suplemen tu daripada anak yang nombor 5 sampai anak yang nombor 8. Memang nampak sangat beza. Dan Piko pun ada ambil suplemen, tapi suplemen mengandung je. Dan memang nampak perubahan kalau waktu Piko mengandung tu, bandingkan Piko dengan orang yang tak ambil suplemen tu. Kan, dia orang ada akan komplikasi kekurangan HB darah tu kan. Akan banyak isu kan. Sebab zaman sekarang adalah zaman yang kita tak jaga makan. Makanan kita bukan makanan yang semula jadi. So dia akan ada banyak isu kesihatan sebenarnya. Dan sebab tu itulah, bila kita faham, anak yang kedua memang kita tekad. Kali ni bukan hanya untuk mengandung je, lepas bersalin pun kena ada suplemen kan. Kena ada tu kan. Kena ada penghayatan dan kesedaran yang mendalam tentang kenapa kita perlu lakukan sesuatu perkara. Kan. Kenapa perlu dilakukan kan. Bila kita ada maksud yang jelas kan. Bila dalam ESQ ni, bila Piko join ESQ ni, Piko rasa tambah seronok. Sebab apa yang Piko faham tu dikuatkan lagi dengan hujah-hujah mereka yang lebih lebih kuat. Dia orang kan ada istilah-istilah yang canggih. Sebab selama ni Piko hanya memahami berdasarkan apa yang Piko faham je kan. Bila Piko join ESQ, Piko rasa sangat seronok sebab pemahaman Piko tu dikuatkan dengan hujah-hujah yang lebih kuat. Hujah-hujah lebih kuat. Kita kena ada kita punya grand why. Kita kena ada kita punya strong why. Kita kena ada kita punya big why. Dan kan, bila kita faham kenapa, mengapa kan, so kita akan berani bahagia dan ceria. Bila kita lakukan dengan penuh kesedaran. Sebab tu nak mengajarkan anak Piko tentang solat pun, Piko bagi dia penuh kesedaran kan. Penuh kesedaran.
Macam ni. Kenapa kena macam ni? Kenapa kena solat? Cuba tengok. Hidup kita ni lama. Memang Piko memang tanamkan dari dulu. Dari Miska kecil. Dari dia lahir lagi, Piko dah tanamkan dekat dia. Hidup ni sementara sahaja. Hidup ni adalah tempat untuk kita untuk kita kumpul saham akhirat kita. Tempat kita mengumpul bekal. Kan, hidup ni hanya tempat untuk mengumpul bekal. Dan Piko cerita dekat Miska dari dia kecil lagi, Piko cerita dekat dia. Nanti lepas kita hidup dekat dunia ni, kita ada perjalanan yang jauh, yang sangat jauh. Lepas kita duduk kat dunia, kita akan duduk di alam kubur. Alam kubur lebih lama daripada alam dunia. Lepas kita duduk dekat alam kubur, kita akan pergi kepada mahsyar yang lagi lama. Sebab kat padang mahsyar tu berkumpullah bermilion orang manusia sejak dari zaman Nabi Adam sampai ke akhir kiamat nanti. Dan lepas kita dekat pada mahsyar, kita akan dihisap. Waktu kita dihisap tu, kita akan ditanya amalan baik mana yang betul-betul ikhlas yang kita lakukan, yang diterima oleh Allah, kan. Lepas ada timbangan, kita akan melalui titian sirat, yang mana dekat situlah menentukan adakah kita jatuh ke dalam neraka ataupun kita berjaya menjalani titian itu ke syurga. Untuk orang yang jaga solat, untuk orang yang jaga amal ibadah dengan Allah, dia akan menjalani titian itu sepantas kilat, kan, sepantas kilat. Tapi untuk orang yang tak jaga, dia akan goyang dan mungkin akan jatuh, kan. Dia akan ada banyak isu dekat titi tu. Kemudian lepas dah lalu titi tu, barulah sebenar-benarnya adakah kita kat syurga atau adakah dekat neraka, na'udzubillah min zalik. Dan memang Piko cerita satu persatu dekat Miska. Walaupun dia baby lah paling bagus sebenarnya. Sebab dalam ceramah-ceramah Ustaz Badisha dia cakap, baby ni ibarat kaset kosong, kan. Baby ni ibarat kaset kosong yang mana dia serap semua benda, kan. Dia serap semua benda, baik ke buruk semua diserap, kan. Dan inilah masa yang sesuai untuk kita menceritakan benda yang benar. Supaya dia dalam pemahaman dia adalah benda yang benar, kan. Supaya tak bercampur dengan yang batil. Dan waktu Miska kecil, memang aku sangat jaga dia punya apa yang dia tengok. Dan Alhamdulillah, sebab Piko dihadiahkan buku Aku Terima Nikahnya, tulisan Hasr Rizal, apa nama entah, Hasr Rizal tu, kan. Dan dalam buku dia ada cerita tentang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tentang jangan kita sebagai ibu bapa terlalu meletakkan garis merah untuk anak. Tak boleh tengok ni, tak boleh tengok ni, tak boleh ni, tak boleh ni. Dan anak tu akan rasa rimas dan dia akan rasa dengan mak dia semua benda tak boleh, kan. Semua benda tak boleh. Tapi kita tukar cara pendekatan kita dengan kita bagi tapi sambil kita guide, kan. So setiap apa yang dia tengok, Piko akan monitor lah. Piko akan monitor. Oh ni bagus. Kalau bagus, kita cakap bagus. Kalau tak bagus, kita cakap tak bagus. Sebab anak ni dia tak tahu mana yang bagus, mana yang tak bagus. Dia tak tahu. So dia perlukan kita sebagai mak ayah untuk sebagai tanda, kan. So Piko akan tengok apa yang dia tengok. Ni bagus, ni bagus. Bagus tengok ni, kan. So dia tahu, oh ini bagus. Dan apabila dia tengok ada cerita Halloween, ada cerita pasal Christmas, Piko akan cakap, ini tak bagus. Ini bukan ajaran Islam, kan. Ini bukan ajaran Islam. Dalam dunia ni ada banyak agama dan kita memegang agama Islam, kan. Ini bukan ajaran Islam, kan. Kalau ada Halloween ke apa, buang, kan. Piko akan bila Piko dengar je bunyi-bunyi Halloween, jangan tengok, siapa yang tengok, kan. Siapa yang tengok Halloween, kan. Nanti dia akan faham lah, okay, ini tak bagus. Ini kena elakkan, ini kena ni. Sebab tu jadi mak ayah, kan, bukan hanya sekadar bagi makan je, tapi kita adalah seorang yang sangat bertanggungjawab penuh untuk pembangunan karakter anak, kan. Tapi ramai orang sekarang hanya faham jadi ibu bapa tu hanya sekadar bagi makan, bagi belajar, cukup, kan.
Kalau dalam Bonda Muhaya dia pernah cakap, adakah kita menternak anak atau menjaga anak kan? Anak ni adalah amanah dan itulah kan jaga anak ni sebenarnya kan. Itulah dulu Piko pernah dengar apa tu? Ada pepatah cakap jaga anak perempuan lebih sukar dari menternak lembu. Siapa pernah dengar? Kan, Piko pernah dengar ni, ada orang kata, pepatah ke kata, Piko tak ingat. Tapi kata, menjaga anak perempuan tu lebih sukar dari menternak lembu. Sebab apa? Kalau lembu ni kita just bagi makan, ni dah. Tapi kalau anak perempuan ni, kita kena jaga betul-betul, kita kena pastikan kondisi dia tu tip top untuk jadi laku di mata lelaki. Kita kena pastikan terpelihara akhlak dia. Kita kena saja pastikan, banyak benda kena pastikan sebenarnya. Kalau dengan penuh kesedaran lah, siapa yang jaga anak dengan penuh kesedaran. Ada yang geng dengan Piko. Tapi Piko percaya ramai orang sekarang yang sangat sedar dengan menjaga anak ni kena penuh dengan kesedaran. Sebab Piko pernah join, ada satu grup tu, membina generasi jenis, apa entah tajuk dia, grup tu memang sangat best. Kan, Piko join grup tu dan memang Alhamdulillah diorang sangat mementingkan homeschooling. Dan Piko sangat suka join dengan grup tu. Sebab homeschooling ni adalah pendidikan awal oleh mak ayah sendiri di rumah. Dan memang ditunjukkan cara mengajar anak, apa semua. Anak ni bukan hanya perlu tahu ABC, dia kena tahu skill, motor, gear, apa semua kena tahu kan. Kena otak dia kena dia ada banyak sebenarnya. Dia ada, manusia ni kan dia bukan hanya macam mana? Ada itu Piko tak ingat dah. Manusia ni bukan hanya dia ada new pembelajaran language, dia ada pembelajaran motor, pergerakan, dia ada pembelajaran, ada banyak pembelajaran sebenarnya. Dan itulah kan yang Piko cuba pertahankan untuk anak-anak Piko. Itulah kadang-kadang kan bila orang tengok Piko ni kan, orang macam ingat goyang kaki je duduk rumah. Duduk rumah goyang kaki je. Padahal kan dalam otak kita ni macam-macam kita fikir kan. Untuk pastikan anak tu membesar dengan sempurna, untuk pastikan karakter anak tu selari dengan apa yang Islam ajarkan. Sebenarnya jadi mak ayah ni tak senang sebenarnya kan. Sebab ia adalah amanah yang sangat besar. Amanah yang sangat besar untuk membina manusia. Dan itulah sebab tu kenapa Piko suka dengan ESQ. Sebab dia selari dengan apa yang Piko suka kan. Selari. Yang mana manusia ni bukanlah buat kata Gurunda founder kepada ESQ Group. Yang ini Gurunda tercinta Dr. Ari Genanja Agustian mengatakan manusia bukanlah ember untuk diisi, tapi api yang perlu dinyalakan. Manusia ni bukannya hanya perlu masuk kan, tapi dia perlu ada semangat yang dipercikkan, dia perlu ada sokongan, dia perlu ada soft skill yang boleh membuatkan dirinya boleh fully utilize dia punya kemampuan diri dia kan. Sebab tu lah Piko sangat suka dengan ESQ. Okay. Itulah. Kan. Itulah dia sebenarnya perjuangan Piko dalam mendidik anak. Sebenarnya kan kenapa Piko gila-gila nak berbisnes sebenarnya. Ada banyak sebab sebenarnya, of course kan. Kita kena buat dengan penuh kesedaran kan. Dan antara salah satu sebabnya adalah untuk membina karakter anak tentang
menjaga space. Menjaga space, untuk mendidik anak tentang menjaga space. Sebenarnya kan. Sebab sebenarnya anak ni bila umur dia dah 6 sepatutnya dia dah boleh berdikari sendiri. Kan, untuk berdikari sendiri anak tu perlu diasingkan daripada orang tua, dan untuk diasingkan daripada orang tua dia perlu ada bilik sendiri, dan untuk ada bilik sendiri kita sebagai orang tua perlu ada dana dan ada kewangan yang mencukupi untuk menyediakan ruangan yang kondusif supaya anak-anak tu tahu bahawa setiap manusia dia ada privacy tersendiri. Setiap manusia dia ada hak dia masing-masing. Hak ini, kalau yang ni jangan ganggu hak ni kan. Kalau kita jaga hak orang, Allah akan jaga hak kita. Kan? So untuk itulah sebab tu kenapa Piko sebenarnya, Piko ni nampak, Piko ni gila-gila sebenarnya. Pulun habis kenapa, itu dah membuatkan salah satu sebab juga kenapa Piko ni pulun habis untuk Piko tahu ilmu bisnes. Ilmu bisnes ni kan. Sebab itulah Piko ni jenis tu, kalau tak ada orang nak tolong Piko akan buat sendiri kan. Memang dari dulu. Kalau macam tuan saya pun dia tak kisah pasal rumah, tak apa. Piko akan cari sendiri. Piko buat sendiri. Piko buat ni. Of course dalam Piko usaha tu, of course dengan bantuan Allah kan. Sebagai usaha untuk menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah sebab Piko ni seorang yang sangat fizikal. Jadi banyak usaha Piko keluar rumah, Piko bawa anak, Piko kerja bawa anak, Piko kerja, Piko berniaga, Piko pergi sana pergi sini, semata-mata nak tunjukkan kesungguhan Piko pada Allah. Tapi bila online ni memang struggle sebab Piko tak boleh guna kudrat. Piko tak boleh guna kudrat. Dan ini adalah kelemahan terbesar Piko sebenarnya online. Sebab dia benda yang tak nampak. Benda dia aduh, ya Allah. Tapi alhamdulillah kan, bila kita bandingkan diri kita dengan dugaan Rasul SAW, itulah yang jadi penyembuh jiwa kita kan. Menjadi penyembuh. Yang mana Rasul SAW sendiri adalah buta huruf, buta IT kan. Buta huruf, buta IT, tapi diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan tentang teknologi zaman yang dia sendiri jauh kan. Zaman yang perlu dibuktikan dengan teknologi. Penceritaan antara salah satunya adalah penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan alam semesta. Semua tu perlu disokong dengan teknologi. Tapi baginda Rasulullah SAW dengan penuh ketaatan menyampaikan juga, walaupun sangat sukar kan. Itulah yang jadi pengubat hati Piko sebenarnya. Piko ni memang media sosial ni, ya Allah. Sebab tu kan, kalau korang tengok Piko, sebenarnya Piko ni bukan dia pandai sangat bercakap sebenarnya. Tapi kenapa Piko buat? Sebab Piko ada keyakinan, dan sebab Piko buat dengan penuh kesedaran kan. Piko buat dengan penuh kesedaran. Piko tahu bahawa usaha Piko ni adalah untuk dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh manusia kan. Bukan dinilai oleh manusia, tapi dinilai oleh Allah. Itulah, untuk dinilai oleh Allah. Bila dinilai oleh Allah, Allah tahu kemampuan kita. Allah tahu kita punya tahap kemampuan kita kan. Sebab tu kalau korang tengok Piko ni bukan pandai sangat, tapi Piko buat je. Piko bukan pandai sangat, dan prasarana teknologi Piko ni banyak kekurangan kan. Tapi Piko buat je kan, Sebab itulah, sebab kita buat dengan penuh kesedaran. Penilaian kita adalah dinilai oleh Allah. Dan itulah. Tapi alhamdulillah, untuk kita buat dengan untuk kita capai impian kita dengan cepat, kita perlukan guru sebenarnya.
selama ni Piko buat kan, Piko buat dan Piko tak ada guru tau. Ada guru tapi setahun sekali. Kan setahun evaluasi tu, dan dia bukan evaluasi sendiri. Macam mana? Kita just belajar dan kita buat sendiri. Macam tu. Tapi kali ni kita buat dan memang betul-betul dievaluasi oleh guru. Dievaluasi oleh guru. So, dia punya tu cepat lah. Dia punya upgrade tu lebih cepat. Dia punya tu lebih cepat. Dan itulah sebenarnya hidup ni memang perlu ada guru, kan? Nah, macam dulu yang Piko cerita, kenapa Piko tahu ada skill memasak, rupanya sebab ada guru yang selalu mengingatkan Piko untuk belajar memasak, kan? Sebab itulah kadang-kadang kan kesian dengan orang yang tolak ilmu ni kadang-kadang kan, sebab dia tak faham kan, macam tu. Kesian kadang. Kesian. Sangat kesian kan. Sangat kesian. Dan orang tu kadang-kadang orang tu dekat dengan Piko. Aku kesian tapi aduh, tak tahulah macam mana nak tolong. Itulah Mak Zig Ziglar kata, if you don't want to learn, nobody can help you. But if you determine to learn, nobody can stop you. Kan? Kalau kita tak nak belajar, tak ada orang boleh tolong kan. Walaupun kita kesian macam mana pun, tak dapat nak tolong. Tapi bila kita tekad belajar, mesti belajar. Dan belajar adalah keutamaan kita. Tak ada siapa boleh menghalangi kita. Kan? Macam Piko ni, tak ada siapa boleh menghalangi Piko. Walaupun banyak suara-suara yang menghalangi Piko untuk belajar sebenarnya. Kan? Tapi Alhamdulillah, bila kita buat dengan penuh kesedaran kenapa kita kena belajar, kan? Sebab kita dah rasa sakitnya jahil dan kita dah nampak keluarga terdekat kita, orang-orang terdekat kita, betapa kasiannya sebenarnya orang-orang yang tak nak belajar ni kan. Okey, Alhamdulillah. Okey, apa tadi sebenarnya tajuk kita? Kita mesti buat dengan penuh kesedaran. Kan? Tapi itulah kasiannya sekarang ni ramai guru, ramainya ibu bapa yang Piko perasan dia tak dapat nak mengajar tu supaya sampai timbul kesedaran yang penuh terhadap orang sekeliling, anak-anak dia, murid-murid dia, kan? Isu dia kenapa sebenarnya? Sebab diri sendiri pun tak faham sebenarnya. Macam guru-guru sekarang kan, Piko sebenarnya kesian dengan cikgu-cikgu sekarang. Dia mengajar sebab dia just nak ada profesi, nak ada kerja, sekadar nak ada kerja. Dan kesian dekat anak-anak murid kan. Anak-anak murid tu dia mendambakan ilmu yang sebenar-benar ilmu. Tapi apa yang dia dapat hanyalah ilmu sekadarnya. Kalau Robert T. Kiyosaki, dia terus cakap itu adalah ilmu yang fake. Sebab ilmu yang palsu yang mana guru tu sendiri tak faham apa yang diajarkan. Kan? Kasian kan? Kasian. Piko sangat kasian. Sebab itulah sebenarnya Piko ni seorang yang pejuang pendidikan sebenarnya. Tapi Piko lebih kepada anak-anak dulu. Sebab dulu Piko tak tahu potensi diri Piko yang Piko ni boleh ajar ramai orang. Dan dulu Piko pertahankan untuk yang penting anakku kan dulu. Yang penting anakku faham apa yang Piko faham. Yang penting anakku dapat kesedaran yang penuh tentang ilmu yang perlu dipelajari dekat dunia ni. Dan Alhamdulillah terbukti kan berhasil apabila Piko mengajarkan anak Piko tentang solat. Dan apabila Piko ajar dengan penuh kesedaran, dan itulah kan mudah untuk dia solat. Dan sekarang senang lah, dia lebih senang. Of course mengajar ni takkan pernah cukup sebenarnya. Sebab setiap pertumbuhan anak tu dia kan ada lain dia punya fahaman apa semua. Dan sekarang kan macam itulah. Sekarang pula Piko sibuk dengan Piko kena tambah ilmu untuk diri Piko kan. Kan anak agak terabai kan. Dan tapi ini adalah case study jugalah untuk Piko sebenarnya. Dan Piko dapat juga sebenarnya nak mengajar ni bukannya hanya anak. Sebab semua benda ni adalah tools. Macam mana kita nak cakap? Semua benda ni macam adalah macam mana nak cakap? Tak. Sebenarnya
apabila kita berjaya mendidik seseorang, tak kisahlah dia tu anak ke tak anak ke, sebenarnya itu adalah satu kejayaan sebenarnya. Dia sebenarnya tak semestinya itu anak. Sebenarnya adalah proses. Macam mana proses kita mendidik seseorang tu, apa step-step dia. Sebenarnya itu. Sebenarnya bukan sebab anak kan. Sebenarnya dengan orang lain pun boleh, seandainya kita gunakan step yang sama, proses yang sama. Kan sebenarnya sebenarnya bukan sebab anak je. Kan macam dulu Piko ingat sebab bonding kot kan. Mungkin sebab bonding jadi Piko senang nak ajar. Tapi sebenarnya tak juga kan. Sebab macam Kanzul, walaupun ada bonding, tapi sebab Piko tak lalui proses yang dari awal yang Miska yang Piko pernah buat dekat Miska, so dia tak dapat juga dekat Kanzul. So anak Piko dah jadi macam ni kan. Piko punya case study dah kan. Itulah. Sebab walaupun dia ada bonding, tapi kalau Piko tak melalui proses-proses step-step yang Piko pernah ajarkan dekat Miska, dia still tak dapat juga kan. So sebab tu kan. So sebab itulah membuatkan kenapa Piko hadir kan. Kenapa Piko hadir hari ini adalah untuk Piko ceritakan kan macam mana step-step Piko, macam mana teknik-teknik Piko, step-step proses dia untuk Piko memberi kesedaran yang penuh kepada anak Piko kan. Untuk mengenali Allah dengan lebih dekat, untuk memahami Islam kan. Untuk memahami iman. Nabi sendiri mempertahankan ni, memperjuangkan menanamkan rasa kepercayaan kepada Allah ni 13 tahun kan, 13 tahun. Yang mana Nabi perjuangkan menanam iman, membentuk akidah dan membentuk keyakinan kan. Sebab gerak kita ni lahir daripada refleksi daripada gerak batin. Dan gerak batin diwarnai oleh keyakinan diri seseorang. Dan keyakinan inilah yang dinamakan dengan iman kan. Kan. Dari situlah dia bermula dan dari situlah dia akan berakhir kan. Iman ni sangat penting, iman kan. Dan Mbak kata Kiai Haji Zainuddin katanya, biarkan saja zaman berubah, tapi akidah jangan goyah. Silakan masa berganti, tapi iman jangan mati. Ini mutiara paling berharga, intan paling mahal. Kita kena jaga baik-baik dan wariskan pada generasi akan datang kan. Kerana sesungguhnya sekarang ni adalah apabila iman tak ditanamkan, apabila iman ni tak ada dalam jiwa manusia, tak diterapkan dari awal dalam jiwa manusia, maka zaman globalisasi sekarang ni muncullah 3 penyakit. Iaitu satu, manusia yang akustik, iaitu percaya adanya Tuhan tetapi tolak agama. Percaya adanya Allah tapi tidak mahu mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, gaya hidup yang materialis kan. Apa-apa semua hanya dipandang hanya dunia kan. Hanya perlukan kekayaan, perlukan sesuatu yang mewah. Dan Piko sangat perasan benda ni kan. Orang sekarang nilai kehidupan berdasarkan materialis kan. Kalau nak kahwin dengan dia, kena dah ada rumah, dah ada kan, ada sebenarnya kena ada 3 kunci kan katanya. Kunci kerja, kunci rumah, kunci kereta. Ada 3 ni baru boleh kahwin. Dan Piko sangat tolak dengan benda tu. Sebab itulah kenapa Piko pilih Tuan Sahibul. Sebab Piko nak menunjukkan betapa sebenarnya untuk mendirikan rumah tangga, 3 tu tak penting. Yang penting sebenarnya adalah ilmu dan kefahaman yang sebenar-benarnya tentang perkahwinan kan. Faham bahawa kahwin ni adalah pembinaan hidup sebenarnya untuk ke arah untuk membina akhirat yang sejahtera. Sebab perkahwinan adalah
apa tu orang kata, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perkahwinan ni adalah gudang ibadah. Apa tu istilah dia, aku tak ingat lah. Tapi dia ada ibadah yang panjang. Ibadah yang sangat panjang. Sebab segala-galanya adalah ibadah dalam perkahwinan. Dan apa tu kan, tapi manusia, tapi itulah munculnya penyakit gaya hidup yang materialis kan. Kan memang Biko sangat tolak sebenarnya. Tapi Biko pernah juga dah tertanam juga gaya hidup materialis ni dalam 6 bulan lebih. Dan memang sangat kacau je hidup Biko bila Biko terikut-ikut dengan gaya hidup yang materialis. Yang ketiga adalah penyakit individualis. Yang mana manusia ni hanya mementingkan kepentingan peribadi. Dah tak fikir dah pasal orang lain. Dah tak nak dah bermajmuk. Dah tak nak dah berjemaah. Semuanya tentang diri sendiri. Semuanya tentang diri sendiri. Sedangkan manusia ni sebenarnya diciptakan untuk berjemaah. Saling memerlukan antara satu sama lain. Sebab antara kita dan manusia lain semua saling memerlukan antara satu sama lain. Untuk membina karakter pun kita perlukan satu kampung. Sebab kita nak nampak contoh, kita nak nampak apa semua. Perlukan. Memang sangat perlukan. Dan memang Biko apa tu kan. Dan Biko ni dah cuba masuk grup macam-macam. Dan Alhamdulillah dalam grup ESQ yang Biko dapat belajar sebelajar-belajarnya. Sebab Biko boleh nampak dalam ESQ dia menggunakan konsep jemaah. Jadi bila dia gunakan konsep jemaah, kita senang nak belajar. Dan Biko boleh nampak kan. Biko boleh nampak dan Biko boleh tiru. Kalau dibandingkan dengan grup yang lain, dia orang banyak guna konsep individual. So bila kita nak belajar, kita tak boleh nak belajar. Sebab dia adalah dia kan. Sebab dia buat sendiri. Dia berjaya sendiri, buat sendiri. So kita tak boleh nak tiru. Kan? Tak boleh nak tiru. Tapi apabila kita gunakan konsep berjemaah, senang untuk kita tiru, senang untuk kita belajar. Sebab manusia ni sebenarnya dia lebih kepada belajar, dia lebih kepada observation sebenarnya. Kan? Sebab itulah manusia digunakan mata. Mata, telinga, akal. Untuk lihat, untuk dengar dan proses semua benda tu kan. Okey ke perkongsian Biko ni? Okey ke? Alhamdulillah. Berapa minit dah Biko live? 37 minit. Biko rasa cukup dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain perkongsian. Dan inilah sebenarnya yang Biko cari-cari zam-zam Biko. Inilah sebenarnya zam-zam Biko. Iaitu Biko sangat faham dengan untuk buat sesuatu, manusia ni perlu ada kesedaran yang penuh. Sebab tu kenapa Biko ni, walaupun orang nampak Biko ni budak-budak kan, macam gila-gila kan, kenapa Biko ni boleh berkahwin dengan orang yang totally tak ada apa-apa. Yang mana waktu tu semua orang menentang dan semua orang sangat marah dengan Biko sebenarnya. Sebab sebab semua orang rasakan Biko ni budak tak matang. Semua orang rasakan Biko ni budak tak matang dan semua orang rasakan Biko ni buat keputusan yang salah. Tapi bila kita buat dengan penuh kesedaran kan, walaupun ilmu kita tak cukup kan, tapi kita tahu apa perjuangan kita. Sebab at the end nanti apa yang akan ditanya adalah diri kita. Allah akan tanya kita, kenapa kau buat benda ni kan. Bila kita buat dengan penuh kesedaran, insya-Allah kita tak akan mempersalahkan orang lain kan. Kita tak akan menunding jari sebab dia yang suruh. Kan. Bukan sebab itu kan. Bukan sebab itu. Kita buat dengan penuh kesedaran. Inilah membezakan orang yang bahagia dengan tak bahagia. Sebenarnya berkahwin awal ke, berkahwin lewat ke, berkahwin dengan sesiapa pun, kalau kita ada kesedaran yang penuh kan, insya-Allah kita akan mudah hidup kita kan. Tapi kalau kita tak ada kesedaran yang penuh, kahwin awal pun walaupun dia dapat orang yang sangat ideal kan, dia dapat ciri-ciri lelaki yang sangat ideal, tapi dia tak ada kesedaran yang penuh tentang perkahwinan,
Sama juga. Biko nampak banyak kes. Padahal lelaki yang dia dapat ideal gila-gila. Kaya. Kan keturunan yang baik semua. Tapi sebab dia sendiri tak ada kesedaran tentang perkahwinan, diri sendiri juga yang ni kan. Sebab tak ada kesedaran yang penuh. Sebenarnya nak buat apa-apa adalah sebenarnya kesedaran yang penuh. Bukan sebab umur, bukan sebab itulah, bukan sebab materials, bukan sebab material, bukan sebab apa-apa, tapi sebab kesedaran kita kan. Itulah yang dinamakan tadi adalah iman dan keyakinan kan, macam tu tadi. Kan? Bila kita ada kesedaran yang penuh, kita ada keyakinan yang jitu kan, kita ada keimanan yang teguh terhadap apa yang Islam ajarkan, InsyaAllah kita akan mudah. Nak pergi mana-mana pun mudah, InsyaAllah kan. InsyaAllah. InsyaAllah mudah. Macam itulah. Itulah. Sebenarnya adalah kesedaran. Kesedaran tentang sesuatu perkara. Macam contoh nak buat bisnes, macam contoh nak kahwin, macam contoh nak belajar. Belajar pun kena ada kesedaran juga. Sebab ada orang dia tak ada kesedaran tentang belajar sebab mak dia suruh. Jadi itulah dia jadi tension dan dia jadi rasa nak bunuh diri. Sebenarnya tentang kesedaran sebenarnya. Semua benda ni sebenarnya tentang kesedaran. Kesedaran diri sendiri. Dan nanti pun penilaian kita di hadapan Allah tentang kesedaran kita. Adakah kita sedar apa yang kita buat? Adakah kita sedar apa yang kita cakap? Adakah kita sedar kenapa kita kahwin? Adakah kita sedar kenapa kita nak belajar? Adakah kita sedar kenapa kan? Kenapa. Adakah kita sedar sepenuh hati, sepenuh jiwa? Sebenarnya hidup ni tentang kesedaran. Bukan sebab umur, bukan sebab yang lain-lain, itulah kesedaran. Dan itulah kesedaran. Kesedaran. Dan itulah, bukan sebab guru juga, tapi sebab kesedaran. Kesedaran yang penuh, yang kesedaran yang penuh. Kesedaran. Okay. Kesedaran ni kalau nak cerita memang panjang kan. Kesedaran. Adakah anda sedar? Ada. Sebab sekarang ni, itulah sebab sekarang ni ramai yang, Biko sangat sedar juga kan. Ramai yang orang sebab Islam tu dah lahir-lahir dari Islam. Jadi itulah tak ada kesedaran penuh tentang dan Biko perhatikan orang-orang yang masuk Islam dengan kesedaran yang penuh, dia yang jadi penceramah pula kan. Dia yang jadi speaker, dia yang jadi mengubah nilai value-value orang-orang Islam yang dah memang lahir-lahir Islam. Sebab kesedaran. Okey. Itu sahaja daripada Biko. Biko tutup dengan satu pantun. Sebelum tu, izinkan Biko memohon maaf atas ketelanjuran kata, kehilafan, kesilapan, kekurangan diri Biko, kejahilan Biko kan. Yang baik tu semua dari Allah, yang buruk tu murni dari Biko. Banyak lagi yang perlu Biko baiki daripada Biko kan. Al-Fakir Afikah Kamal. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kesetiaan, terima kasih atas penerimaan tentang apa yang Biko ucapkan. Kita jumpa lagi di lain perkongsian dan Biko tutup dengan satu rangkap pantun. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah Biko menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, InsyaAllah berjumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.